Selamat sejahtera. Nama saya Sri Shanti Anna Perempuan Ramesh dengan nombor matrik 211220677. Kosakata asing dan kosakata peminjaman merupakan satu proses di mana perkataan dari bahasa lain akan dipinjam dan dimelayukan. Kemasukan Islam mempengaruhi peminjaman terhadap kosakata bahasa Arab. Peminjaman berlaku akibat penjajahan, aktiviti perdagangan, perkembangan ilmu dan peredaran massa. Bahasa yang terlibat dalam proses pinjaman kosakata adalah bahasa Sanskrit, bahasa Arab dan bahasa Inggeris, iaitu bahasa yang sangat besar pengaruhnya. Walau bagaimanapun, bahasa-bahasa lain seperti Cina, Tamil, Siam, Belanda, Portugis, Parsi, Hindustan dan Jawa juga memberi sumbangan dalam bentuk peminjaman kosakata kepada bahasa Melayu. Dalam kajian ini, terdapat 3 aspek utama yang dibincangkan, iaitu fonologi, morfologi dan semantik. Proses peminjaman kosakata asing ini berlaku dengan bantuan 3 aspek ini. Kami menggunakan filem Bukit Kepong karya Jin Samsudin untuk membuat kajian ini. Selamat sejahtera, saya Nivash Anlaki Gopi, nombor kad matrik 212220593 ingin membentangkan isi pertama bagi assignment kami, iaitu kosakata pinjaman dalam aspek fonologi. Perkara pertama yang saya ingin bentangkan adalah definisi fonologi. Fonologi merupakan kajian tentang pola bunyi atau sistem sebutan bagi sesebuah bahasa, iaitu mengenai bunyi-bunyi yang terdapat dalam bahasa tersebut. Terdapat 3 kaedah peminjaman kosakata dalam aspek fonologi. Yang pertama, kaedah penyebutan secara etimologi asal. Yang kedua, kaedah penyebutan disesuaikan dengan bahasa tempatan. Yang ketiga, kaedah penyebutan berdasarkan sistem ejaan yang asal. Slide-slide yang seterusnya saya telah menyatakan contoh bagi setiap kaedah ini yang dipetik daripada filem Bukit Kepong merupakan filem yang dikaji oleh kumpulan kami kan. Contoh pertama yang dipetik daripada filem Bukit Kepong bagi kaedah penyebutan secara etimologi asal. Yang ini pula contoh kedua bagi kaedah penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa tempatan. Akhirnya, ini merupakan contoh ketiga bagi kaedah penyebutan berdasarkan sistem ejaan yang asal. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Haishwarya Sukamarit. Hari ini saya ingin membincangkan tentang morfologi. Apakah itu morfologi? Morfologi merupakan satu bidang linguistik yang mengkaji struktur bentuk dan pergolakan kata. Kajian terhadap asas-asas pembentukan suatu kata dengan mengenal pasti susunan unit-unit kata secara struktur. Bagaimana unit kata bercantum hingga wujudnya struktur kata yang diucapkan merupakan elemen penting dalam apa juga kajian bahasa. Ianya haruslah dahulu dan diutamakan sebelum menceburi bidang linguistik yang lain. Kumpulan kami telah ditugaskan untuk mengkaji kosakata pinjaman yang terdapat dalam filem Bukit Kepong. Morfologi mempunyai 3 bahagian seperti peminjaman tanpa berlaku penggantian, kacukan dan peminjaman terjemah. Peminjaman tanpa berlaku penggantian adalah peminjaman bahasa asing digunakan dalam bahasa tempatan tanpa melibatkan apa jua pertukaran atau pergantian dalam aspek makna kosakata tetapi kekal menggunakan perkataan asal dari bahasa asing. Jenis ini tidak terdapat dalam filem Bukit Kepong. Seterusnya, kaedah kacukan. Kacukan merujuk kepada penggabungan beberapa elemen kosakata asing dan bahasa tempatan dengan tidak mengubah makna sesebuah kosakata tersebut. Ia hanya gabungkan atau gantikan beberapa kata bahasa asing dan bahasa tempatan, akhirnya diterbitkan semula. Sebagai contoh, dalam filem Bukit Kepong terdapat penggunaan perkataan telefon, iaitu perkataan telefon telah digabungkan dengan elemen kosakata asing tele dan bahasa tempatan phone. Hasilnya diterbitkan semula dengan makna yang sama. Akhirnya, kaedah pinjaman terjemah. Kaedah ini merupakan kaedah kosakata asing kepada tempatan tanpa mengubah makna. Untuk penjelasan lebih lanjut, dalam filem Bukit Kepong, perkataan boat marine telah digunakan. Perkataan ini merupakan kosakata asing dari bahasa Inggeris. Asalnya marine boat, tetapi melalui kaedah peminjaman terjemah, perkataan asal telah diterjemahkan kepada bahasa tempatan, iaitu bahasa Melayu, tanpa mengubah maksud perkataan asalnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera.
Puan Sazwani. Nama saya Prativan Alaki Aridas. Nombor metrik saya ialah 1211220 Saya akan membentangkan pada isi kosakata pinjaman aspek semantik. Jom kita lihat pada makna semantik. Semantik merupakan kajian tentang makna. Antara yang dikaji ialah hubungan antara perkataan dengan perkataan yang dirujukkan dan menentukan perbezaan beberapa jenis makna. Setiap tanda linguistik terdiri daripada dua unsur, iaitu yang diertikan signify, yang mengertikan signifier. Yang diertikan sebenarnya ialah konsep atau makna sesuatu tanda atau lambang, sementara yang mengertikan ialah bunyi bahasa yang terbentuk daripada fenom-fenom bahasa yang berkenaan. Dalam semantik mempunyai subtopik perubahan makna telah membawa maksud sesuatu perkataan telah berubah secara sinorik atau pada tertentu tetapi berubah mengikut peredaran zaman secara diakronik. Ini menyebabkan sesetengah kata mengalami perubahan makna. Sekarang, mari kita lihat pada perubahan makna yang telah dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu perluasan makna, penyempatan makna dan pemindaan makna. Yang pertama, perluasan makna bermaksud perkataan yang asalnya mempunyai satu makna tetapi diluaskan makna lain yang lebih luas, seperti contoh bagi perkataan tuan dari filem Bukit Kempung merujuk kepada kata ganti nama diri untuk lelaki, tetapi telah diluas maknanya menjadi pemilik, pengurus dan panggilan bagi orang lelaki yang berpangkat. Kemudian, penyebatan makna bermaksud sesuatu kata yang pada asalnya memiliki makna yang umum, tetapi kemudiannya makna kata itu menjadi lebih khusus atau terhad. Contohnya, perkataan encik membawa maksud panggilan untuk lelaki dan perempuan, tetapi telah disempitkan maknanya menjadi sebagai panggilan untuk lelaki saja. Dan seterusnya, pemindahan makna bermaksud pergantian makna secara total daripada maksud kata asalnya, walaupun sebenarnya makna yang baru itu mempunyai kaitan dengan makna asal yang dipinjamkan. Sebagai contoh, kata sarjan yang bermaksud satu pangkat yang digunakan di dalam satu bentuk oleh kebanyakan tentera, polis dan juga badan berseragam di seluruh dunia, berbanding makna sebenarnya dalam bahasa Latin, servis, yang bermaksud orang yang berkhidmat. Selamat sejahtera Puan, nama saya Ganeshma Anak Perempuan Moga. Nombor metrik saya adalah 2112200523. Hari ini saya mengambil kesempatan untuk membentangkan tentang kesimpulan tentang analisis aspek kosakata asing dalam filem Bukit Kepong. Pertama sekali, menerusi hasil analisis yang dibuat dalam filem Bukit Kepong ni, kami dapat menyimpulkan bahawa filem Bukit Kepong mempunyai beberapa penggunaan kosakata yang menarik, iaitu penggunaan kosakata semantik, fonologi dan morfologi. Melalui perbincangan yang dilakukan oleh kumpulan kami, fonologi ini merupakan satu bidang yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bahasa dalam bidang bahasa Melayu. Seterusnya, bukan itu sahaja tetapi bidang ini juga mengkaji penghasilan bunyi-bunyi melalui alat-alat artikulasi yang ada pada manusia. Artikulasi juga dia menghasilkan bunyi-bunyi vokal, konsonan serta diftung yang digunakan dalam filem Bukit Kepong. Contohnya, di awal kata, vokal rendah akan berubah menjadi vokal separa tinggi. Vokal separa tinggi pula akan berubah menjadi vokal tinggi dan tiada pertengahan vokal. Manakala morfologi pula mempunyai sistem atau peraturan yang tersendiri serta unik dalam persekuturan ayat tersebut. Berasaskan proses pembentukan kata tersebut, ia terdapat pengimbuhan, pemajmukan, penggandaan dan pengakroniman serta proses penggolongan kata yang terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.
Kesemua aspek ini juga dia memang memainkan peranan yang penting dalam pembentukan ayat yang gramatif dalam filem tersebut. Akhir sekali, saya ingin juga menceritakan tentang kosakata semantik adalah sebahagian dari struktur makna suatu bicara atau sistem dan penyelidikan makna dan erti dalam filem Bukit Kepong tersebut. Makna ujaran dan ayat bukan ditentukan oleh makna leksikal saja tetapi juga turut ditentukan oleh faktor supramental yang lain. Sekian, terima kasih.